Nah, dia tak gemar nak kahwin, lepas tu ibadah pun tak kuat. Duk kerja main game lah. Nah, main game, tengok TV, tengok kartun. Tengok kartun. Nak nikah tak minat. Tak minat nak menikah. Lepas tu buat ibadah kan, semayang sunat banyak, tak semayang juga. Nah, semayang sunat pun tak banyak juga. Nah, kerja buang masa. Maka hak ni ulama kata apa? Maka berkahwin itu afdal. Waktu tu kahwin dia jadi afdal balik. Nah, kahwin jadi afdal. Dia kalau nikah tak mau beranak juga, petua dia satulah. Nah, perempuan tu kena suruh tok lelaki dia nikah seorang lagi. Nah, insya-Allah. Nah, ikhlaskan niat tu. Dengan dia boleh beranak, insya-Allah. Nah, ni petua dia, petua di antara petua lah. Kalau ada petua lain, cari petua lain lah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita memulakan bacaan kitab kita, kitab Matla'ul Badrain. Kitab ni dia ada 4 rubuk. Maksud dia lengkap lah. Dan dia ada juga ilmu usuluddin secara asas. Tapi kita ambil rubuk munakahat ataupun dalam kitab ni dia kata kitabun nikah. Jadi kita tak baca semua lah. Kita hanya tumpu dalam bab nikah, masalah nikah, hukum nikah dan juga apa-apa yang bersangkut paut dengan nikah. Jadi kitab ni, kitab Matla'ul Badrain, dikarang oleh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Jadi sebelum daripada kita memulakan kitab ni, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan para alim ulama, khususnya pengarang kitab kita iaitu Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sebelum kita mula baca kitab tu, ada apa-apa yang tak jelas ke, mungkin suara tak dengar ke, boleh komen lah. Jadi terus masuk dalam kitab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita, Kitabun Nikahi. Kitabun Nikahi ay hadzal kitab, hadza kitab, ini kitab, fi bayani ahkamin nikahi, pada menceritakan hukum-hukum nikah. Tambah sikit lagi, wa ma yata'allaqu bihi, dan barang yang bersangkut paut dengannya. Nah, jadi tak bahas panjanglah dekat tajuk tu. Jadi kitab ni kitab nikah. Nikah ni pada lughah dengan makna al-dhammu. Al-dhammu maksudnya himpun, ataupun ulama kata dengan makna al-wata'u, wati. Dan juga pada lughah juga nikah ni dengan makna al-aqdu, maksudnya ikatan, ikat, tambat. Ni nikah. Cuma makna pada lughah makna nikah ni wati, akad. Kata ulama, wati itu makna pada lughah secara majaz dan akad tu secara hakikat. Jadi dalam nikah ni
Hakikat yang kita mau tu akad tu lah, akad nikah. Dan pada syarak, adapun pada syarak ataupun pada istilah ulama, bila sebut kata nikah ni apa dah? Aqdun mustamilun alal arkani wasyuruti. Akad yang mengandungi di atas beberapa rukun dan beberapa syarat. Jadi dalam nikah dia ada akad, lepas tu dia ada rukun-rukun yang lain lah, dan dia ada juga syarat-syarat yang lain, yang mana kita akan bincang lah. Hak tu salah satu daripada takrif nikah. Banyak lagi kalau ikut dalam kitab Kifayatul Muhtadi, bila kata makna nikah, dia kata apa? Tambatan perkataan yang melengkapi keharusan waqi dengan lafaz nikah. Hak tu dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Jadi tengok terus dia kata apa? Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Kitab ni pada menyatakan, pada menerangkan hukum nikah. Hukum nikah tambah sikit lagi, dan barang yang bersangkut paut dengan nikah. Kot tu. Jadi bukan nak cerita setakat hukum, dia nak cerita juga benda-benda yang bersangkut paut dengan nikah. Di antaranya rukun-rukun dan juga syarat-syarat dalam nikah ni. Syarat bagi rukun banyak jugalah. Kalau nak kira ni, nikah ni nak bahas tu makan masa juga. Sebab tu pelik lah kalau sehari kita buat kursus untuk bagi reti bab nikah ni. Satu benda yang pelik lah. Nak boleh buat dalam masa sehari tu pelik lah. Boleh cerita sikit-sikit gitu lah. Kursus nikah, ta'lim juga. Banyak masalah yang tak selesai juga. Jadi dia kena mengaji kitab juga. Kena mengaji satu-satu. InsyaAllah kita akan lalulah semua dalam bab nikah ni. Jadi dia kata apa? Jadi kitab ni nak menyatakan pada menerangkan hukum nikah. Bila sebut hukum, maka dia ni tak lari daripada 5 lah. Hukum, bila kata hukum ni, dia tak lari daripada wajib, haram, makruh, harus, sunat. Jadi nikah ni asal dia hukum harus. Harus. Hukum bagi nikah tu, asal hukum tu harus. Lepas tu dalil bagi nikah banyak. Pi buka Quran, tengok sendirilah. Fankahu ma tabalakum minan nisa'i. Hak tu di antara dalil nikah. Fankahu, maka hendaklah nikah oleh sekalian kamu. Banyaklah. Wankahu ada dalam Quran. Tanakahu pun ada juga, saling nikah. Dalam hadis Nabi, tanakahu. Jadi banyaklah. Kalau nak bahas dalil tu tak habis lah. Jadi kita nak ambil inti saja. Jadi dia kata apa? Kitab pada menyatakan hukum nikah. Jadi hukum nikah ni, hukum asal hukum nikah ni harus hukum dia. Adapun yang kata sunat, yang kata makruh, hak tu orang panggil arid. Maksud dia baru datang. Daripada harus, kadang-kadang ada ilat yang menyebabkan jadi sunat. Ada ilat yang menyebabkan dia tu jadi makruh. Dan ada juga ilat yang menyebabkan dia tukar kepada hukum yang lain lah, wajib contoh. Maka kita nak ambil hak asal dulu. Asal bagi hukum ni, kata ulama, kalau kita tengok dalam kitab Imam Bajuri, dia kata hukum dia harus. Pasal apa bahas bab ni? Sebab daripada harus nikah ni keluarlah pendapat ulama. Daripada asal hukum nikah ni harus, maka keluar pendapat ulama, pendapat Imam Ramli yang mengatakan tidak sah untuk nazar. Tak sah kita nak nazar bagi nikah. Tu kata Imam Ramli. Tapi kalau ikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sah kita nak nazar untuk nikah tu sah. Tapi dengan syarat ketika mana nikah tu
dah jadi sunat. Maka bila nikah tu jadi sunat, barulah kita sah nazar. Tapi kalau tilik semata-mata harus, maka tak sah. Kalau Imam Ramli, tak sah nazar mutlak. Tak sah. Jadi bila nazar, kalau kita ikut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bila sah nazar, maka ketika tu jadi wajib nikah lah. Ni kata hukum asal nikah tu harus, tapi disebabkan beberapa sebab, dia bertukar hukum dia. Jadi sunat, jadi makruh dan sebagainya lah. Tengok dia kata apa? Sunat berkahwin. Sunat berkahwin bagi orang yang gemar, baginya berkahwin. Sunat berkahwin untuk siapa ni? Sunat berkahwin ni bagi orang yang gemar. Gemar ni maksudnya berminat. Berminat baginya bagi berkahwin tu. Dia ada minat nak kahwin, maka sunat dia kahwin. Tapi sunat tu dia kait lagi. Kait pada kata sunat ataupun syarat pada kata sunat tu. Sunat tu jika didapat belanjanya berkahwin. Kalau dapat belanja. Belanja kat sini, kena tulis ni lah. Belanja yakni mahar. Dan ada nafkah pada harinya dan malamnya. Tu maksud belanja. Jadi belanja ni maksud dia mahar. Ada duit isi kahwin tu ada. Dan dia ada nafkah pada hari kahwin dan juga malam kahwin. Ada duit nak belanja. Adapun esok ni bab nafkah esok lusa tu, hak tu dia kira lain lah. Dia syarat takat tu lah. Belanja ni yang dikatakan dapat belanja tu ada mahar dan ada nafkah pada hari dan malamnya, malam berkahwin tu. Habis. Lepas tu dia kata lagi, dan jika tiada dapat. Jadi nak jadi sunat tu, sunat berkahwin tu dia kait lah. Kait dia dapat belanja. Lepas tu dia kata apa? Dan jika tiada dapat. Kalaulah tak ada dapat, tiada dapat yakni tiada dapat belanjanya. Kalaulah tak boleh dapat belanja kahwin tu, mahar tak ada, ataupun ada mahar nafkah pada hari dan malam tu tak ada. Maka kalau tak dapat macam tu, maka jawab bagi jika tu, maka meninggalkan dia kan berkahwin itu aula, hak tu lebih afdal. Jadi kalau kita tak boleh nak dapat mahar untuk isi kahwin tu, kita tak boleh nak dapat, ataupun kita ni nafkah tak ada, duit nak buat belanja pada hari kahwin dan juga malam kahwin tu pun tak ada, maka ketika tu tinggal berkahwin tu, ulama kata aula dengan makna afdal lah. Afdal kita jangan kahwin. Lepas tu dia kata apa? Dan pecahkan ada jatuh kat situ. Jatuh dan dipecahkan. Tambah dal sikit. Dan dipecahkan syahwatnya. Syahwatnya maksudnya keinginan nak berkahwin tu. Dipecahkan keinginan nak berkahwin tu, dipecah tu dengan puasa. Kita pecahkan dengan puasa. Habis hang tu. Jadi bila kita ni tak ada duit apa, nak belanja apa, tak payah kahwin lah. Afdal dia jangan kahwin. Lepas tu dah kita ni ada syahwat, nak buat macam mana? Pecahkan syahwat kita tu dengan puasa. Hak tu maklum lah dalam hadis Nabi tu. Kita pun hadis yang maklum sangat lah. Lagi dia kata lagi, dan makruh berkahwin. Dan makruh berkahwin bagi yang tiada gemar. Makruh berkahwin bagi orang yang tiada gemar baginya bagi berkahwin tu. Orang yang tak gemar, orang yang tak berminat nak kahwin, maka makruh dia ni berkahwin. Ada setengah orang tu dia tak apa nak minat. Dia tengok perempuan pun dia tak kenal, dia kira nak muntah. Jadi dia tak apa nak minat nak kahwin ni, maka hak jenis macam ni makruh dia kahwin. Kerana ilat pada kata tak gemar tu. Tak gemar tu sebab apa? Orang panggil
illatul ba'isah, maksudnya ilat yang mendorong. Ilat yang mendorong, yang menyebabkan dia ni tak ada rasa gemar nak nikah tu kerana penyakit, sebab dia ni sakit. Maka ketika tu makruh dia ni berkahwin. Jadi dikehendaki penyakit dekat sini ni, kata guru kami, dikehendaki penyakit di sini ialah penyakit yang tiada berkekalan. Penyakit yang tak berkekalan dan tak ada harapan untuk sembuh. Jadi dia dua penyakit lah. Penyakit yang tak berkekalan satu, penyakit tak kekal, dan juga penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Ni penyakit kekal. Jadi dua-dua penyakit masuk sama kat ini. Penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh ni kencing manis yang teruk ke, tu tak ada harapan nak sembuh lah. Jadi dia kata apa? Kerana penyakit. Jika ni kait pada kata makruh. Nak jadi makruh tu syarat dia jika tiada belanjanya berkahwin. Tak ada nak belanja macam tadilah, tak ada mahar ataupun tak ada nafkah. Atau ada belanja, ataupun dia ni ada belanja, dan padanya, dan tu dengan makna padahal, wawul hal, padahal padanya, pada yang tiada gemar tu. Padahal padanya ni, ada padanya, pada orang yang tak gemar tadi ni ilat. Dia ada ilat. Ilat kat sini ni, ilat ni kalau ikut pada lurah, ilat penyakit tu ilat. Tapi kalau pada istilah fiqh dalam bab nikah ni, iaitulah penyakit yang berkekalan. Ilat kat sini maksud dia penyakit yang berkekalan. Dia ni belanja ada, bukan tak ada belanja. Tapi masalah dia ni ada ilat. Dia ada penyakit yang berkekalan. Contoh macam mana? Seperti tua. Contoh dia tua. Setengah kitab dia tulis tuha. Tuha. Tuha tu tua lah. Dalam ni kitab ni dia tulis tuha. Tuha tu tua. Tua. Kalau kitab baru dia tulis tua lah, tawa alik. Jadi seperti tua. Tua kat sini ni, tua kat sini maksud dia sampai peringkat harim. Harim. Harim ni tua bangka orang panggil. Dia bukan semua tua. Tua yang sampai peringkat harim, tua bangka 80 ataupun 90, hak tu orang panggil harim. Dia tua bangka dah. Dia bukan tua kat sini ni, dia bukan tua dengan makna syekh. Setengah tua tu orang panggil syekh. Syekh ni tua lah, 40, 50, hak tu syekh lah tu. Orang yang sampai 40 ni syekh lah. Macam kita ni baru tak sampai lagi 40, muda lagi, bukan syekh lagi. Tapi banyak hak syekh ni pun banyak. Hak kena covid pun ramai agak syekh ni pun. Jadi abang kata apa? Kalau takat syekh setakat 40 ke 50, hak tu dia tak sampai harim lagi. Kata guru kami 40 ataupun 60 pun bukan harim lagi. Hak tu bukan tua bangka lagi. Maka hak ni dia tak masuk dalam kata tua kat sini. Tua kat sini, tua dengan mana harim. Maksud dia tua bangka 95 hidup lagi. Tu tua bangka tu. Jadi dia kata seperti tua. Hak tu penyakit. Hak tu orang panggil ilat. Maksud dia penyakit yang berkekalan. Kekal lah tua tu. Mana nak boleh muda lah. Dan jika ada belanja, dan jika habis hang tu. Jadi makruh. Makruh kahwin bagi orang yang tak gemar untuk berkahwin sebab penyakit. Tu makruh. Makruh tu pula kalau dia tak ada belanja, ataupun dia ada belanja tapi dia ni ada penyakit yang berkekalan. Tu maka hak ni makruh. Lepas tu dia kata apa? Dan jika ada belanja dan tiada ilat padanya. Dan jika ada belanja tu ada. Nak bagi nafkah ada. Pada hari kahwin dan malam kahwin. Ataupun
dia tu mahar. Mahar pun ada. Jadi belanja ada. Dan tiada ilat padanya. Tak ada penyakit yang berkekalan padanya pada orang yang tak gemar berkahwin tu. Dia ni tak minat nak kahwin. Duit bukan tak ada, banyak duit. Berlambak-lambak duit dia. Lepas tu, dia ni pula bukannya ada penyakit yang berkekalan, tak ada juga. Tapi minat untuk kahwin tu tak ada. Maka ulama kata apa? Maka bersunyi bagi ibadah terlebih afdal. Bersunyi. Bersunyi maksudnya bersendirian lah. Bersendirian bagi ibadah tu terlebih afdal. Hak tu elok lagi lah. Dah tak minat nak kahwin buat apa? Duduk atas tikar jadah lah. Hak tu lah. Nak buat ibadah lah, pulun jadi abid lah. Dah tak minat. Jangan seksa orang lah. Dah tak minat nak menikah. Ni pergi menikah juga orang perempuan tu. Jadi seksa perempuan tu pula lah. Maka hak tu terlebih afdal. Maka jika tiada ia yang tiada gemar tadi ni. Maka jika tiada ia yang tiada gemar tadi ni berbuat ibadah, dia ni tak buat ibadah. Dia tak gemar nak kahwin, lepas tu ibadah pun tak kuat. Duk kerja main game lah. Main game, tengok TV, tengok kartun. Tengok kartun. Nikah tak minat. Tak minat nak menikah. Lepas tu buat ibadah kan, semayang sunat banyak, tak semayang juga. Semayang sunat pun tak banyak juga. Kerja buang masa. Maka hak ni ulama kata apa? Maka berkahwin itu afdal. Waktu tu kahwin dia jadi afdal balik. Kahwin jadi afdal balik. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan sunat perempuan yang bikir. Tu kena baca bikir, jangan baca bakar pula. Hak hidup baca perempuan yang bakar mula, kacau. Berkafra maksud dia bikir. Dan sunat perempuan, maksud dia sunat berkahwin. Kena tulis sikit lah, tidak tak faham. Dan sunat berkahwin dengan perempuan yang bikir. Bikir ni maksud dia anak dara. Sunat kita cari anak dara. Jadi anak dara ni, kata ulama, anak dara ni maksud dia perempuan yang tak hilang selaput darah dia dengan jimat. Dia tak pernah hilang selaput darah dia dengan jimat. Mana fikir ni tengok. Jadi dia tak pernah hilang selaput darah tu dengan jimat, maka hak tu nama dia bikir. Hak tu nama dia anak darah. Maksud dia mudah cakap, dia tak pernah jimat lah. Tapi kalau dia pernah hilang selaput darah dia, tapi bukan sebab apa? Bukan sebab jimat. Maka hak jenis macam tu, hak tu masih lagi anak darah. Macam mana? Dia ni naik motor accident, ranting motor tu masuk dalam tu. Maka ketika tu hak tu masih lagi dikira darah lagi. Jadi dia nak kira tak darah ni, dia hilang selaput darah tu dengan jimat. Tak kira lah selaput tu jenis apa, jenis sarang labah-labah ke, jenis cincin ke. Tu tengok balik lah dalam kitab. Kitab lain tu bukan kitab ni. Habis hang tu. Kadang tu setengah kitab tu, setengah ulama dia buat contoh, dia ni kuat sangat keluar haid. Haid dia tu terlampau banyak sangat sehingga hilang dia punya selaput darah tu. Maka hak tu pun masih lagi dikira anak darah. Masih lagi kira anak darah. Tapi kalau dia biasa jimat, tak nikah lagi, betul jimat lah. Zina lah, mudah cakap kan, zina lah. Dia zina dah. Hilang lah dia punya selaput darah tu. Maka ketika tu dia tak dikira bikir dah. Tak dikira anak darah. Kita sebut dia anak darah, padahal dia biasa hilang selaput darah lah dengan jimat tu. Maka hak tu bukan bikir. Jadi dia kata apa? Dan sunat ni, sunat berkahwin tu
perempuan yang bikir sunat kahwin tu dengan perempuan yang anak dara. Melainkan istisna pada kata sunat. Pengecualian dia yang ni tak sunat lah. Tak sunat pilih anak dara tu kerana uzur. Nah, kalaulah uzur. Uzur siapa? Uzur laki tu lah. Laki tu uzur. Contoh uzur tu macam mana? Seperti dhaif alatnya. Alat bagi lelaki tu. Nah, dhaif. Lemah. Alat tak kuat. Nah, alat tak kuat. Hak ni dia kena. Hak ni tak sunat cari anak dara lah. Nah, alat tak kuat. Kalau tak kuat cari maknah tu. Maknah ada ni. Duk tengok ni. Dia ada ubat bagi kuat. Ada lagi lah. Seorang lagi Ustaz Zai. Ustaz Zai Rani. Tu semua depa ada ubat-ubat lah nak bagi kemah balik. Dia alat dhaif ni dia boleh berubat lah. Berubat lah bagi kemah balik. Nah. Jadi dia kata apa? Atau berhajat. Atau ni atah dekat uzur. Melainkan tak sunat pilih anak dara tu kerana berhajat bagi yang memeliharakan anak buah bagi laki tu. Nah, dia tak sunat juga dia pilih anak dara tu kalau dia ni berhajat bagi yang bagi perempuan yang memeliharakan anak buahnya. Jadi kalaulah dia ni ada anak buah ni boleh jadi anak dia sendiri ataupun adik dia tu kecil lagi. Nah, adik-adik dia. Maka kalau dia pilih anak dara ni tak apa nak arti lah nak pesah budak-budak apa semua tu. Dia ada anak buah dia ni duk jaga anak buah dia. Tak apa nak arti. Nah, anak dara ni dia tak arti sangat benda-benda gitu. Maka ketika tu pilih janda lah. Nah, elok pilih janda lah. Macam tu. Sebab janda ni dia pandai lah nak pesah-pesah anak apa semua. Nah. Habis. Lagi dia kata apa? Lagi perempuan yang mempunyai agama. Nah, hak sunat lagi. Sunat lagi itu perempuan yang mempunyai agama. Nah, sunat kita pilih ni perempuan hak ada agama. Maksud ada agama ni, maksud dia perempuan yang ambil kira hukum-hukum agama. Nah, hak jenis ambil kira hukum-hukum agama pilih hak tu. Bukan maksud dia ni mempunyai Islam. Dia Islam memang Islam lah. Banyak yang Islam. Tapi masalah dia ada Islam ni yang tak mak ambil tahu langsung bab-bab Islam. Kadang tu tudung tak pakai. Nah, aurat tak terjaga. Mari hak ni tak ambil bab langsung dalam bab agama ni. Maka jangan pilih hak tu. Sunat pilih yang ambil kira hukum-hukum agama. Nah, lagi pula anak yang anak nanti satu hari nanti kalau ada anak, takdir ada anak, nah, yang banyak nak mendidik anak ni perempuan lah. Kalau orang perempuan tu agama pun tak ada, nah, takut-takut anak tu pun rosak. Maka pilih yang ada agama, insya-Allah lah anak tu akan jadi orang yang ada agama juga, ambil kira bab agama juga. Sebab laki ni dia jarang-jarang lah nak boleh didik anak macam orang perempuan. Nah, laki dia kerja luar. Adapun yang nak jaga anak kat rumah ni orang perempuan. Habis. Lagi dia kata jangan tafsir pada kata mempunyai agama tu. Tafsir mempunyai agama tu apa maksud mempunyai agama? Jangan yang fasiqah. Nah, jangan perempuan yang fasiqah. Jangan pilih perempuan yang fasik. Nah, yang duk kekalkan dosa dia. Jangan pilih hak tu. Nah, jadi sunat kita nak nikah tu tengok dulu. Nah, perempuan ni perempuan yang ada agama. Ni apa mengaji mana ni? Pondok. Baguslah tu. Nah, habis dia tu. Habis. Ni kalau ngaji doktor pun SPM 16A. Nah, bab agama tak jaga. Tak ambil tak apa. Nah, hak tu tak cerdik sebenarnya. Nah, dia bukan cerdik. Sebab hakikat bagi cerdik bukan macam tu. Nah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, orang yang cerdik, hakikat orang yang cerdik ni
dia selalu hitung diri dia dan dia beramal untuk selepas mati. Ni apa haram tak jaga. Nah, tudung pun tak mana pakai. Lepas tu pakai baju pun ketat. Maka hak tu bukan orang yang cerdik pada syarak. Jadi pilih yang ada agama. Nah, bak 16 I pun tak apalah. Jadi ada agama. Lepas tu sunat lagi mana? Lagi ni maksudnya sunat lagi yang elok. Nah, yang elok maksudnya yang cantik. Pilih perempuan tu yang cantik. Cantik. Nah, muka cantik lah. Nah, sunat pilih perempuan ni muka cantik kalau nak nikah. Cantik kat sini maksudnya cantik nisfi. Nah, cantik nisfi ni maksudnya laki-laki tu. Nah, laki-laki sebahagian laki tu kira perempuan tu cantik. Di sisi dia tu perempuan tu cantik lah. Tu maksud cantik nisfi. Bukan cantik kat sini ni cantik hakikat. Bukan. Kalau cantik hakikat maksudnya semua orang kata dia tu cantik. Tu bukan macam tu. Yang nak ni nisfi. Maksud dia mata laki tu tengok kata dia ni memang perempuan yang cantik. Maka pilih hak tu. Hak mata kita tengok lah. Mata kita sendirilah. Bukan duk kira mata orang. Kira mata orang letih lah. Nah, orang ni tak sama lah. Cita rasa ni masing-masing tak sama. Hak ni dia minat hidung mancung. Hak ni dia jenis minat hidung kembang. Hak minat hidung kembang, pilih hak kembang lah. Cara hak kembang-kembang hidung tu. Nah, ada yang jenis minat muka bujuk. Ada yang minat muka bulat. Pilih lah. Pilih. Hak tu ikut cita rasa masing-masing tu. Jadi bak cantik ni atas mata laki tu lah. Nah, atas mata laki tu. Orang bagi cantik nisfi. Bukan cantik hakiki. Tu jadi sunat pilih perempuan yang cantik. Lepas tu dia kata yang peranak. Sunat lagi perempuan tu perempuan yang peranak. Ni semua sifat bagi perempuan lagi tu. Kan tadi dia kata perempuan yang bikir. Ni sifat bagi dia lagi lah. Perempuan yang elok. Lagi pula perempuan yang peranak. Perempuan yang peranak ni maksud dia jenis banyak anak. Sunat pilih hak jenis banyak anak. Nak pilih hak banyak anak ni macam mana? Tilik pada saudara dia, adik-beradik dia. Kalau kak dia pun 10 orang, kak sulung 10, kak nombor 2 pun 12. Hak tu elok lah. Dia nombor 3. Ni kita pilih dia lah. Pilih dia. Jadi sunat pilih yang anak ramai. Hak jenis banyak anak. Jenis banyak anak ni nak tahu mana dia bukan beranak lagi. Nak tahu mana kita tilik dekat adik-beradik dia. Tengok dekat saudara dia. Kalau saudara dia jenis subuk Melaka, kira tanam tumbuh jenis macam tu elok kita pilih. Ni tengok hak kak sulung pun seorang. Hak nombor 2 pun tak ada anak lagi. Hak nombor 3 kak pun 2 orang. Hak ni kena fikir dulu lah. Bukan tak boleh nikah. Maksud dia sunat kita pilih hak jenis banyak anak. Bukan tak boleh nikah dengan dia. Habis. Dia kalau nikah tak mau beranak juga, petua dia satulah. Perempuan tu kena suruh tok laki dia nikah seorang lagi. InsyaAllah. Ikhlaskan niat tu. Dengan dia boleh beranak, InsyaAllah. Ni petua dia. Petua dia antara petua lah. Kalau ada petua lain, cari petua lain lah. Sebab apa? Nabi Ibrahim pula dia menikah dengan Siti Hajar. Kan? Siti Sarah. Lama tak ada anak. Lah Siti Sarah buat apa? Suruh nikah lain. Nikah dengan Hajar pula seorang lagi. Bila nikah dengan Hajar tu, dengan Siti Hajar tu, Siti Hajar mengandung. Duk tak lama Siti Sarah pun mengandung juga. Sebab tu lah. Betul kalau tak mau dapat juga. Cari seorang bagi kat tok lelaki. Tapi pilih hak ni lah. Hak syarat tadi lah. Hak elok apa semua. Habis. Lagi dia kata apa? Yang baik. Yang baik bangsanya.
Yang baik ni perempuan tu, syarat hak sunat lagi, perempuan tu yang baik bangsanya bangsa perempuan. Bangsa ni maksudnya keturunan dia. Keturunan dia tu keturunan elok. Nah, keturunan tok guru, keturunan ustaz, keturunan said, nah, keturunan habib. Sunat kita pilih hak baik-baik macam tu. Tapi kalau dah tak ada dah, nak buat macam mana lah. Kita pun keturunan tak apa nak elok penyamun juga. Nah, hak dapat perempuan pun penyamun juga. Nak buat macam mana? Nah, cuma sunat kita pilih yang bangsa dia tu elok. Nah, sunat kita pilih macam tu. Sebab ni jelas dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ni lah. Di antara dia Nabi kata tanakkah al-mar'ata li arba'in limaliha wa jamaliha wa li husniha wa li diniha. Dan hendak nikah olehmu akan perempuan kerana 4 perkara. Nabi kata, yang pertama harta dia, cantik dia, baik dia. Nah, baik keturunan baik, dan juga agama dia. Nah, agama dia. Habis hang tu. Lepas tu tengok lagi dia kata apa? Seperti bahawa contoh pada kata keturunan yang elok tu, hak baik keturunan tu macam mana? Seperti bahawa ada ia perempuan tu dibangsakan bagi orang yang mulia. Nah, orang yang mulia-mulia. Perempuan tu dibangsakan, dibentikan, dinisbahkan kepada orang yang mulia-mulia. Nah, dia ni bin apa? Bin Said Syarifah binti Said apa-apa. Hak tu orang yang mulia tu. Dan ulama, nah, dibangsakan kepada ulama. Anak siapa ni? Anak ulama. Maka pilih dia. Nah, pilih anak ulama. Dan yang soleh-soleh. Nah, orang-orang soleh. Ayah dia siapa? Tok Lebah. Nah, ayah dia siapa? Tok Imam. Ayah dia ni siapa? Nak kaki masjid. Tu baguslah. Nah, kalau hak jenis tuk lah, kalau dengar ayah dia ni apa dia? Tuk tu bagus ya. Jangan taik yang tak bagus. Nah, kalau tuk bagus. Tuk Lebat, tuk Siak, tuk Imam, tuk Bilal, dia tuk belakang. Hak ni bagus ya. Tapi kalau taik judi, taik arak, hak jenis taik tu kita jauh sikit lah, minta jauh sikit. Habis hang tu. Take game. Take juga. Take game. Kalau hak jenis take tu semua tak apa nak clear. Lagi dia kata lagi. Lagi yang bukannya perempuan tu kerabat. Nah. Lagi sunat lagi perempuan tu, tambah lagi sunat mana? Yang ni perempuan yang bukan perempuan tu qarabah. Kerabat ni maksud dia adik-beradik. Nah, kerabat mana? Yang hampir, yang dekat. Jangan nikah dengan adik-beradik yang dekat. Nah, adik-beradik yang dekat kat sini maksud dia sepupu. Nah, sepupu, kahwin dengan sepupu sah nikah, tapi hukum dia makruh. Nah, makruh kita kahwin dengan sepupu kita. Bukan tak boleh nikah, boleh nikah dengan sepupu. Nah, nikah lah, tapi makruh. Nah, makruh. Dulu banyaklah jenis hantar hak ni jenis kira dengan sepupu. Banyak juga jenis-jenis dulu tu. Makruh lah, makruh. Jadi jangan pilih hak dekat sangat. Nah, dia yang afdal dia kita pilih adik-beradik juga, tapi adik-beradik jauh sikit. Nah, 2 pupu tak apa. Nah, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu tu, 5 pupu hak jenis macam tu baguslah. Nah, hak tu elok. Nah, hak tu yang afdal dia. Lagi dia kata lagi, dengan bahawa dengan bahawa ni taswir ataupun gambaran pada kata bukan kerabat yang hampir tu. Yang kata bukan kerabat yang hampir tu digambarkan macam mana? Dengan bahawa ia perempuan tu, tu dia dengan bahawa ia perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang ajnabiyah, yang asing, maksud dia yang sah nikah, atau kerabat yang jauh. Dia tu yang sah
yang asing, asing kat sini ni bukan kata sah nikah. Asing kat sini ni maksud dia bukan kerabat terus. Dia tu bukan kerabat kita, ataupun kerabat tapi kerabat yang jauh. Jadi nak pilih perempuan, pilih itulah hak asing, bukan adik-beradik, tak ada kena-mengena apa, ataupun adik-beradik tapi adik-beradik tu jauh. Jauh. Dua pupu ke atas tu dia kira jauh dah. Maka elok kita kahwin dengan dua pupu tu elok. Tapi kalau sepupu hak tu dekat, maka hak tu makruh kita nikah dengan sepupu kita. Dan disunatkan menilik oleh tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan. Jadi dia kata apa? Dan disunatkan menilik, melihat, tengok oleh tiap-tiap daripada laki-laki dan perempuan. Laki pun sunat, perempuan pun sunat. Menilik tu bagi taulannya, bagi pasangannya, pasangan tiap-tiap tu. Tiap-tiap laki dan juga perempuan tu. Kalau laki pasangan dia perempuan, sunat laki tu tengok dulu perempuan tu. Sunat tengok perempuan. Tapi perempuan nak menikah lah, sekali dia habaq bukan semua perempuan. Jadi dia duk kerja, ni sunat ustaz kata tengok perempuan ni. Dia pun pergi duduk dekat simak arau tu, dia tunggu tengok perempuan. Mampus tu. Dengar bagi habis. Dan sunat juga bagi perempuan ni tengok laki. Bila tu? Dia kata kemudian takluk dekat menilik. Menilik tu kemudian ni selepas daripada qasad oleh tiap-tiap tu. Qasad tiap-tiap laki tu ataupun perempuan tu. Qasad hendak berkahwin akan dia, akan taulannya tu. Akan pasangannya. Jadi bila dia qasad nak nikah dengan pasangan dia tu, maka ketika tu sunat dia tengok. Sunat dia tengok. Dia ada qasad nak nikah. Lepas tu dahulu ni takluk kat menilik. Menilik tu dahulu ni sebelum daripada pinangnya taulannya. Sebelum daripada pinang. Jadi sunat nak tengok tu selepas qasad nak nikah dengan, kalau kita laki, maksudnya lepas kita ada qasad, ada tujuan untuk nikah dengan perempuan tu, maka sunat kita tengok dia. Tengok muka dengan tangan lah. Muka dengan tangan. Macam tu juga perempuan, bila dia qasad nak menikah dengan lelaki tu, sunat dia tengok muka lelaki tu dan juga tangan lelaki tu. Kalau perempuan tu pakai purdah, boleh minta. Minta dia buka sat purdah tu. Kita nak menikah ni, nak hidup lama. Kot dia ada sembunyi apa-apa tak tahulah bawah purdah tu. Jadi boleh buka. Boleh minta, boleh tengok. Sunat kita tengok. Walaupun syahwat, ada syahwat, tak ada masalah. Ada syahwat sunat, tak apa lagi kan? Tak haram kan? Tak haram. Ada keinginan nak tengok dia tu, rasa naik syahwat, tak apa. Memang hak jenis macam tu pun hak kita nak kena menikah. Ni kalau tengok dia pun nak muntah, nak menikah apa? Hak tu jiwa kacau. Dia tengok daripada awal lagi, dia tengok perempuan ni, Allah meluga. Maka hak jenis macam tu tak payah menikah lah. Kesian kat perempuan tu, bagi hak orang yang berkenan kat dia nikah dia. Jadi yang pertama, nak jadi sunat tu mesti selepas daripada qasad nak kahwin. Yang kedua syarat dia sebelum daripada pinang, sebelum kita masuk meminang. Jadi kita faham kat sini apa dia? Adapun kalau sudah meminang ataupun bertunang, maka haram balik menilik. Tak boleh pergi tengok. Ni baru tunang, dia duk kerja ulang, pi lah rumah tunang dia nak tengok tunang dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada pasal-pasal nak pergi, tak boleh. Dia dah tunang tu jadi dah lah, kira nak menikah dah lah, kira kita dah apa namanya, booking dah lah. Kalau dalam Shopee tu maksud dia kita dah add card tu lah. Maksudnya kita dah buat masuk dalam tu dah, tinggal tak beli lagi je lah. Habis tu. Jadi nak tilik perempuan tu ataupun perempuan tu nak tilik laki, mesti tilik yang pertama selepas daripada qasad nak menikah, yang kedua sebelum daripada pinang. Menilik tu, menilik apa? Maf'ul pada kata menilik tu
akan tangannya, tangan taulahnya. Nak tengok tu tengok tangan hingga pergelangan. Nah, sampailah pergelangan. Nah, pergelangan tangan. Bukan siku noh. Nah, ni pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Nah, habis hang tu. Hak tu lah takat tu ya yang kita boleh tengok. Nah, tengok muka, tangan, dua tangan. Oh, kita langkau ni. Betul lah. Nah, akan tangan hingga pergelangan. Oi, tak mana ni? Akan kita langkau kitab. Nah, langkau kitab. Jadi nak menilik tu, menilik mana? Akan yang lain daripada auratnya, hak lain daripada auratnya, aurat taulannya tu. Nah, tilik tu hak lain daripada aurat di dalam sembahyang. Nah, tafriq pada kata menilik tu, maka melihat laki-laki daripada perempuan yang merdeka akan mukanya, muka perempuan tu, dan dua tangannya, tangan perempuan tu, hingga pergelangan, sampailah pergelangan. Jadi laki ni boleh tengok perempuan yang merdeka bukan hamba ni, muka dan juga tangan, sampailah pergelangan dia. Tang tu saja hak dia. Nah, hal lain tak boleh. Ada yang petua kata boleh piduk sekodeng, dia mandi apa hak tu mengarut. Nah, yang dia ikut lah. Kalau sekodeng tu seronok sungguh. Nah, tak boleh. Nah, tak boleh. Dia takat muka dengan tangan saja. Tengok tangan perempuan tu, nak minta tengok tak tangan. Dia betul kalau tengok perempuan ni. Perempuan ni kalau tangan dia tu, kalau jari dia jenis timpul-timpul halus tu, hak tu dia penyegan ni, buat kerja penyegan. Tapi kalau jari dia jenis besar-besar tu, hak tu kerja rajin. Tak ada subuh mangkit buat sarapan. Pilih jenis macam tu lah. Bagus. Hak jenis jari besar tu, hak tu kelihatan hak ni betul lah. Tok guru kata macam tu lah. Allah alam lah, boleh jadi juga hak jari tirus tu nak buat macam mana. Tak mau nak besar jari. Tapi rajin ada juga. Tapi rolik macam tu lah. Kalau jari dia kemas-kemas tu, hak tu rajin buat kerja perempuan macam tu. Buat kerja rumah pun rajin tu. Tak dan suruh basuh baju, dia basuh dah baju kita. Lepas basuh baju pun pi buat apa? Pi basuh kereta pula. Hak tu dahsyat lah. Kalau tengok laki ni, kalau nak tengok laki ni, Datuk Guru kata tengok telinga dia. Kalau telinga dia tu besar, hak ni cerdik. Kalau telinga dia tu halus, halus sangat telinga tu, hak ni dia kurang sikit. Tu rolik lah, petua tu rolik. Tak mestinya berlaku macam tu. Setengah tu telinga halus tapi cerdik nampak. Tapi kebiasaan dia macam tu lah. Habis hang tu. Lepas tu tengok. Kalau reti ada yang tengok dai. Tengok dai. Dia boleh tahu dah perempuan ni terau mana. Tu dahsyat tu. Tu kena pergi cari tengok geng-geng hak jenis duk ikrak anggota orang ni. Hak jenis duk tilik anggota orang, hak jenis apa? Pandai ikrak dah. Anggota orang tu kena pergi cari geng-geng gitulah. Kita pun tak pandai semua ke. Setengah tu dia pandai, dia tengok. Oh, kawan ni kalau jalan terus ni, hak ni kemas ni. Kalau jalan jenis ni, tak apa nak kemas. Pandai. Tak ada nak belajar lah ilmu tu. Habis hang tu. Mau baballah cenok. Atau duk ngaji kita dengan dia tu. Dia kalau kata perempuan ni, dia suruh tengok dai perempuan tu. Kalau dai luah, hak tu clear. Clear. Tapi kalau dai tu sempit, hak tu tak apa nak sangat lah. Clear tang mana Allah alam. Tak boleh cerita live. Bahaya bab ni. Tengok lagi dia kata lagi. Dia kata lagi hak tu untuk perempuan yang merdeka. Kalau hamba macam mana pula? Dan dia kata apa? Dan daripada sahaya. Dan tu ataf dekat mana? Ataf dari dekat kata daripada perempuan yang merdeka. Ataf dekat daripada perempuan yang merdeka.
Maksud dia macam ni. Melihat laki-laki, maka melihat laki-laki daripada sahaya perempuan. Sahaya perempuan ni perempuan yang hamba. Nah, jadi sahaya perempuan ni, nah, ni contoh kalau sahaya perempuan tu laki-laki tu nak berkahwin. Sah tak kahwin dengan sahaya? Sah hukum dia. Nak kahwin dengan sahaya, tapi dengan 3 syarat. Nah, 3 syarat. Nak kahwin dengan sahaya dia ada 3 syarat. Yang pertama, tak ada mahar untuk nikah perempuan yang merdeka. Nah, duit belanja tak ada, nak nikah dengan perempuan merdeka mahal sangat. Nah, mah kahwin, boleh nikah dengan sahaya. Lah ni sahaya pun tak ada. Nak nikah ke mana? Tak apalah, cuma kita ambil hukum lah. Nak ambil tahu bab hukum walaupun tak boleh beramal, tak apalah, sebagai maklumat. Yang kedua, kita teringin sangat nak nikah pada sahaya tu. Sehingga boleh berlaku zina lah. Kalau tak nikah dengan dia tu, boleh berlaku zina, maka ketika tu boleh nikah dengan sahaya tu. Yang ketiga, Islam sahaya perempuan tu. Nah, dia kena Islam baru boleh nikah. Habis. Jadi hak ni cerita tengok sahaya. Sahaya kita lajulah, sebab sahaya ni dah tak ada dah zaman kita ni, hamba sahaya ni. Jadi melihat lelaki, maka melihat laki-laki daripada sahaya perempuan, melihat akan barang dengan mana anggota yang lain daripada antara pusat dan lutut. Nah, hak lain daripada pusat dan lutut. Maksud dia, pusat dengan lutut, pusat sampai ke lutut tu, hak tu tak boleh tengok lah. Nah, pusat sampai lutut tak boleh tengok. Adapun hak lain pusat dengan lutut tu boleh tengok, tak ada masalah. Minta buka baju tak, saya nak tengok. Nak tengok dulu. Tak apa, sebab lain daripada pusat dan lutut, tak ada masalah. Pergi beli suruh dia pakai kain batik pakai kain batik saya nak tengok semua. Boleh nikah dengan sahaya. Habis lagi dia kata lagi, seperti barang, dia kata seperti barang dengan hukum yang disoreh dengan dia, dengan barang tu, dengan hukum tu disoreh ni, maksud dia dijelaskan oleh Ibnu Rif'ah pada sahaya. Habis hang tu, dan harus bagi tiap-tiap daripada keduanya, dan harus boleh bagi tiap-tiap daripada keduanya, laki-laki dan perempuan tu, diulang-ulang akan melihat. Harus tu tak kala berhajat kepadanya, kepada berulang-ulang tu. Harus boleh kita nak ulang-ulang tengok pasangan yang kita nak menikah tu, boleh, tak ada masalah. Tadi subuh pi dah, lagi zuhur pi pula, asar pi dah, lepas tu pas mayang maghrib pun pi pula rumah perempuan hak kita nak menikah tu lah. Sampai bakal pok mentua ni cemuih tengok orang kita. Nak boleh nak pi ulang-ulang tengok pun tak ada masalah. Syarat macam tadi, jangan lupa. Syarat kita qasad nak nikah dengan dia. Yang kedua, sebelum daripada pinang dia. Sebelum daripada kita bertunang dengan dia. Habis. Jadi harus kita nak ulang-ulang tengok supaya ilat pada kata harus tu. Sebab apa kata harus? Supaya nyata kelakuan yang dilihat akan dia, akan kelakuan tu. Jadi supaya nyata kelakuan yang dilihat tu, bagi jelas sungguh-sungguh lah. Maka tafriq pada kata nyata tu, bila nyata tu, maka tiada menyesal kemudian daripada berkahwinnya. Kemudian ni selepas daripada berkahwin ni. Jadi bila kita dah nyata dah kelakuan, muka dia kita dah nyata betul-betul, tangan dah nyata betul-betul, kita dah nyata dah kelakuan dia, maka ketika tu nanti kita lepas kahwin pun kita tak menyesal kahwin dengan dia. Ni tak nyata betul-betul lagi, muka pun tak tahu gino. Harap tengok gambar lah handset cari jodoh kat handset. Kat handset ni kereta api pun nampak sekok. Tengok pi menikah, pi hari nak menikah, dah menikah semua dah, baru selok tengok muka, Allah, lari ikut padang. Tu tak mau lah, tak mau jadi macam tu lah. Tengah malam duk lari batas benang lagi. Tu tak mau lah. Sebab tu bagi nyata elok-elok, barulah kita menikah. Habis tahun tu. Lepas tu dia kata lagi, faslun fil khitbah. Ini satu pasal pada menyatakan meminang. Meminang maksud dia nak minta anak orang. Hak ni kena sambung
InsyaAllah esok malam. Nah, esok malam kalau saya tak ada apa, saya akan iklan dulu dekat Facebook. Kata malam ni akan baca kitab. Malam tu saya baca kitab. Kalau siang tu, siang esok tak ada iklan apa, maksud dia malam tu tak ada lah. Ada